Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya akan baca buku biasa, iaitulah buku 300 hadis bimbingan. Cuma pada malam ini, oleh kerana banyak jugalah soalan-soalan dan juga permintaan supaya saya membincangkan tentang sedekah. Iaitulah di zaman sekarang ni, zaman musim COVID-19. Jadi sebab itu banyaklah berlakunya susana-susana yang mungkin tak pernah berlaku sebelum ini, orang putus bekalan, makanan dan sebagainya. Maka sebab itu dicadangkan supaya kita bincangkan berkenaan dengan kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah, apatah lagi dalam agama Islam ni, sedekah ni merupakan satu benda yang sangat-sangat digalakkan. Cuma bila sebut sedekah ni, kita lebih mungkinlah kita sempitkan sikit pengertian itu. Cuma kalau kita luaskan, dia akan menjadi infak, perkataan yang lebih tepatlah. Saya rasanya infak ni lebih luas daripada sedekah, begitu. Jadi pada malam ini, jadi saya akan bacalah berkenaan dengan sedekah. Jadi tidak berdasar pada turutan buku ni lah. InsyaAllah pada minggu depan ni saya akan kembali semula kepada turutan buku yang sama, tapi tajuk yang ke belakang sikit, untuk membincangkan tentang sedekah ini. Hadis yang pertama saya akan bincangkan ialah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Artinya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadis yang kedua ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'ul. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang berlebihan daripada keperluan, dan mulakanlah dengan orang yang di bawah tanggunganmu. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berbuat ihsan pada setiap ruh yang masih hidup mendapat ganjarannya. Riwayat daripada Bukhari. Kemudian hadis yang keempat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pada setiap pagi ada dua malaikat akan turun kepada seseorang hamba, lalu salah seorang daripada malaikat itu akan berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang mengeluarkan infak sebagai gantiannya. Kemudian berkata malaikat yang satu lagi, ya Allah, berikanlah orang yang menahan diri daripada infak akan kebinasaan. Hadis yang kelima ialah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sadaqatus sir tutfi'u ghadabal rabb. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda bersabda, sedekah secara sembunyi itu memadamkan kemarahan Tuhan. Riwayat daripada Bukhari. Inilah hadis-hadis yang kita akan bincangkan berkenaan dengan sedekah. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebelum kita tengok pada hadis-hadis ni, sedekah ni sebenarnya satu benda yang sangat-sangat dimuliakan oleh Islam, dan banyak ayat-ayat Quran yang telah menerangkan kelebihan sedekah itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala telah meletakkan sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang bertakwa itu ialah
antara yang terpentingnya adalah infak fi sabilillah, iaitu mengeluarkan duit, mengeluarkan harta untuk menolong orang, ataupun untuk menolong agama Islam, ataupun untuk menolong jihad fi sabilillah, ataupun termasuklah juga menolong orang miskin, seperti mana yang kita hadapi di masa sekarang, iaitu di musim Covid ini. Ramai orang yang susah dan sebagainya. Jadi kalau tengok ayat Quran, ayat yang awal-awal daripada surah Baqarah yang selalu kita baca, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Itulah yang pertamanya orang yang percaya pada perkara gaib, yang keduanya mendirikan sembahyang, yang ketiganya adalah infak. Infak fi sabilillah, infak beri bantuan kepada orang lain. Jadi itu menunjukkan bahawa pentingnya sedekah ini, sebabnya ialah dia berkait dengan ketakwaan. Orang yang takwa ni dia suka tolong orang. Antara cara menolong orang bukan setakat hanya menolong fizikal begitu saja, tapi menolongnya ialah dengan cara mengeluarkan sedikit belanja untuk menolong orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, menyelesaikan kesusahan orang lain dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Al-Anfal, menceritakan tentang sifat-sifat orang yang orang yang beriman. Tadi tu orang bertakwa, ni orang beriman. Kalau kita tengok dalam surah Anfal, orang yang beriman ini disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebut nama Tuhan gemetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Tuhan, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan jugalah mereka bertawakal, iaitulah mereka yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi jelas ayat ini mengatakan orang yang beriman itu di antara sifatnya ialah dia memberi. Dia memberi sedikit harta dia kepada orang lain sebagai sedekah ataupun infak ataupun apa-apa yang bersesuaian. Contohnya kepada pejuang Palestin, itu dipanggil sebagai infak fi sabilillah dan sebagainya. Kepada orang miskin dinamakan sedekah. Kepada orang yang bukan miskin dinamakan sebagai hadiah dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kalau ikut dalam ayat ni dikatakan orang yang beriman. Kenapakah orang yang beriman itu yang suka bersedekah? Sebab orang beriman ni dia letakkan Allah dalam hati dia. Dia tak letakkan harta benda dalam hati. Sebagaimana yang saya selalu sebutkan doa orang-orang tasawuf zaman dulu, seperti yang disebutkan oleh seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab dia Al-Munqidh min ad-Dhalal. Dia menyebutkan ulama-ulama tasawuf zaman dulu selalu membaca doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah harta itu di tangan kami, jangan jadikan di hati kami. Jadi biarlah kita banyak harta, tak apa, lagi bagus, lagi banyak lagi bagus, sebab peluang untuk buat kebajikan itu makin luas, dan peluang untuk anak cucu kita akan datang ni untuk lebih berdikari lebih luas daripada orang yang tidak mempunyai harta benda. Jadi berdasarkan kepada doa ni, kita letakkan hati kita ni Allah je. Allah lah yang jadi matlamat kita, Allah lah yang kita kasih, Allah lah yang kita ikut, Allah lah yang kita sembah sebenarnya. Segala-galanya Allah. Okay. Orang yang macam ni dia mendahulukan kasih sayang pada Allah walaupun terhadap harta benda dia sendiri. Makna dia kalau nak banding sayang pada harta kena sayang pada Allah, mestilah dia sayang pada Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala suka, dia akan suka. Apa yang bukan setakat apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, itu wajiblah. Ni apa yang Allah Ta'ala suka, dia akan suka walaupun benda tu tak wajib. Di antaranya ialah infak fi sabilillah, memberi sedekah kepada orang miskin dan sebagainya, menolong orang susah dan sebagainya. Itu perkara yang dikatakan bahawa tak sampai kepada wajib, kecuali zakat lah. Zakat tu wajib lah. Jadi saya nak sebutkan bahawa walaupun Tuhan tak wajibkan, tapi Tuhan suka perkara tu, maka dia akan buat. Dia tak rasa kedekut tu. Dia walaupun datang kedekut, tapi dia ketepikan. Ketepikan perasaan kedekut itu. Kerana apa? Dia kasih kepada Allah melebihi daripada
segala-galanya. Jadi seolah-olah harta benda ni adalah untuk menjadi alat untuk menampahkan hubungan rapat dia dengan Allah dan untuk menampahkan lagi kasih sayang dia kepada Allah dan untuk menampahkan lagi jalan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam surah suratul Lail disebutkan. Okey. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Iaitulah orang yang memberi hartanya pada jalan Allah dan bertakwa dan mengakui dengan yakin adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju ke kebaikan, kebahagiaan. Dan ada pun orang yang kedekut dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Tuhan serta mendustakan pahala yang baik, yang terbaik, maka kami mudahkan mereka jalan kesukaran. Makna dalam ayat ni beritahu kalau orang tu, orang Islam ni, orang Islam dia ni pemurah, maka balasan dia di antaranya lah fasanuyassiruhu lil yusra. Tuhan akan tunjuk jalan yang mudah bagi dia. Mana atas dunia ni kalau kita ada masalah, insya-Allah akan selesai masalah. Apa besar macam mana pun masalah tu akan selesai. Okey. Sebab inilah kerana ada pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Sebab apa? Kita bersedekah. Tetapi kalau orang yang kedekut, apa yang berlaku pada dirinya ialah kesukaran untuk menyelesaikan masalah. Itu atas dunia, di akhirat tu cerita lain lagi lah, lebih hebat lagi lah dia punya ceritanya. Jalan untuk ke syurga bagi orang sedekah ni mudah untuk ke syurga. Meniti atas siratal mustaqim lebih mudah bagi orang yang bersedekah. Tapi kalau orang yang kedekut, lebih payah lagi. Jadi sebab tu kalau kita nak mudahkan urusan kita supaya selesai dan diberi pertolongan oleh Allah, banyakkan sedekah. Apatah lagi di masa sekarang ni. Wang ada untuk kita bersedekah, tolong. Mana mungkin kita tak berapa tahu masa apa yang susah. Okey, tapi kita boleh berhubung rapat dengan orang-orang yang orang yang terlibat dengan pentadbiran di kampung kita, di peringkat ketua kampung, di peringkat penghulu, di peringkat wakil rakyat, di peringkat JPKK, kemudian lebih besar lagi kita boleh tanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin dia ada list orang-orang yang susah di kampung, di kawasan ni, kita boleh kumpulkan data-data tersebut dan kita boleh buat sesuatu, kita buat dana, bukan seorang kita keluar, 2 orang, 3 orang, 4 orang, kita buat dana besar-besar, mungkin dapat 1,000, 2,000, kita beri bantuan kepada orang susah. Saya yakin dengan perkara tersebut, di atas dunia ni kita telah memberi kesenangan sedikit kepada orang. Di akhirat insya-Allah Tuhan akan selesaikan masalah kita dengan mudah masuk syurga. Dan di atas dunia ni juga, sebelum di akhirat tu, apa-apa isu yang kita hadapi kita akan dapat menyelesaikan dengan mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu pegang tu ayat tu dalam suratul Lail yang saya bacakan tadi, pegang ayat tu. Orang yang sedekah ni dia akan Tuhan bagi mudah jalan penyelesaian. Orang yang kedekut ni payah jalan penyelesaian. Jadi kita sendirilah yang kaji tentang diri kita, kita lebih memahami tentang diri kita dan kita boleh mengubah diri kita, kita mampu untuk mengubah diri kita ni. Dan berdasarkan kepada apa hadis yang kita baca tadi, kalau boleh biarlah sedekah tadi adalah sedekah yang dikatakan sebagai sedekah yang ada 2 perkara lah, yang berhemah, dan yang kedua ni biarlah sedekah berdasarkan kepada keikhlasan. Berhemah tu macam mana? Kita hendaklah dahulukan orang yang di rumah kita. Sedekah kat rumah kita dulu, mana-mana yang susah dan sebagainya kat rumah kita. Besarkan lagi sedekah itu kepada jiran-jiran kita. Besarkan lagi sedekah itu kepada ahli qaryah kita. Besarkan lagi sedekah itu kepada ahli mukim kita. Besarkan lagi sedekah itu kepada negeri kita, daerah kita. Daerah kita. Besarkan lagi sedekah itu kepada negeri kita. Jadi kena dahulukan orang yang terdekat. Dahulukan orang yang mempunyai hubungan kerabat dulu dengan kita. Adik-beradik kita, sepupu kita, bapa saudara kita, ibu saudara kita, jiran-jiran kita. Ini yang kita kena dahulukan. Jadi kadang-kadang kita ni tidak faham, kita bagi sedekah kepada orang jauh-jauh. Adik-beradik kita sendiri yang susah kita tak tolong, umpamanya, maka itu adalah
salah satu daripada cara yang tidak betul yang berlaku kepada masyarakat. Jiran-jiran kita buat tak indah dan sebagainya, itu adalah salah. Salah. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita kena ada kerjasama dengan orang-orang yang berautoriti di kampung kita seperti JPKK dan sebagainya untuk kita beri saluran sedekah tadi dengan betul. Dan satu benda yang menarik ni sedekah ni, tadi yang kedua tadi saya terlupa nak sebut, bahawa sedekah ni mestilah berdasar pada keikhlasan. Sebab tu disebut tadi hadis yang kelima tu ialah yang disebutkan apa? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabal rabbi. Iaitulah sedekah secara rahsia itu memadamkan kemukaan Tuhan. Biarlah orang tak tahu, tak apa. Sedekah ni biarlah orang tak tahu, tak apa. Walau macam mana pun, kalau sedekah tu betul zakat, itu tak apalah, lebih baik orang tahu daripada orang tak tahu, supaya kita tidak ditahmah dengan perkara-perkara yang buruk, tidak diberi sangka buruk oleh masyarakat. Tapi kalau sedekah yang sunat, seboleh-bolehnya biarlah kita melakukannya dengan bersembunyi, kerana itu melambangkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu disebut dalam hadis ni, kalau kita buat secara sembunyi, insya-Allah kemarahan Tuhan kepada kita akan menjadi kurang, keampunan Tuhan tu akan jadi luas dan sebagainya. Dan satu saya nak sebutkan juga kelebihan sedekah ni, sehingga ada dikatakan bahawa banyak hadis-hadis, cerita-cerita ulama lah, bukan hadis lah, cerita-cerita ulama yang menceritakan kelebihan sedekah ni. Ada yang diberi keramat tentang sedekah ni. Saya terbaca dalam satu kitab, nama dia kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab Durratun Nasihin ini disebutkan satu kisah macam mana ada seorang perempuan yang tinggal dengan bapanya. Bapanya adalah seorang yang sangat kedekut, tak suka sedekah ni walaupun kaya. Si anak perempuan ni suka bersedekah. Dia selalu beri nasihat kepada anak dia, kepada ayah dia supaya memberi sedekah kepada orang. Satu hari ada orang miskin lalu dekat rumah dia dan minta makanan. Lalu dibagi makanan. Si perempuan ni bagi makanan kepada si miskin tersebut. Jadi apabila ayah dia tahu, maka ayah dia sangat marah. Kalau nak kiranya makanan ni taklah satu benda yang sangat besar sangat kan, nilai dia makanan ni untuk sekali makan tu, mungkinlah kalau dalam kita ni kalau makan pagi tu, kalau makan pagi ataupun tengah hari tu dalam RM5 macam sikit je. Tapi sifat kedekut yang ada pada ayah ni menyebabkan dia terlalu marah kepada anak dia yang beri makanan kepada fakir miskin yang datang tadi. Lalu dikatakan dia potong tangan anak dia, tangan kanan, maka tangan kiri, tangan kanan, dia potong tangan. Kemudian dipendekkan ceritanya, apabila ayah dia meninggal dunia, dikatakan harta benda ayah tadi tidak berkat lah, kerana tidak bersedekah. Pada masa itu dikatakan tinggallah si anak perempuan ni kesarangan menjadi seorang miskin. Seorang miskin. Bila miskin, dia tidak ada pekerjaan, lalu dia minta sedekah. Dia pula jadi miskin. Itu kadang-kadang kalau kita ni sebagai orang yang ada duit, kalau kita buat satu benda yang menghina orang miskin dan sebagainya, mungkin Tuhan balas balik kepada anak cucu kita. Anak cucu kita pula yang jadi miskin, anak cucu kita pula yang jadi peminta sedekah dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita nak stabilkan anak cucu kita akan datang supaya tidak menjadi orang yang susah minta sedekah dan sebagainya, maka kita hendaklah memberi kasih sayang kita, memberi sumbangan kita kepada orang miskin. InsyaAllah anak-anak cucu kita akan dipelihara oleh Allah daripada sifat-sifat yang itu. Jadi dikatakan bahawa si anak ni perempuan ni, dia tidak ada pekerjaan, akhirnya dia minta sedekah. Masa dia minta sedekah tu, saudara-saudari, ini cerita, ni bukan hadis. Saya cerita ni bukan hadis Nabi SAW. Dia merupakan cerita dalam kitab Durratun Nasihin, cerita ulama. Cerita ulama lain dengan hadis. Dia tak payahlah hadis sahih apa semua kan. Jadi dikatakan bahawa perempuan ni apabila dia minta sedekah, tangan dia kudung sebelah lah. Tapi satu kelebihan yang ada pada perempuan ni, di samping dia ni suka tolong orang, tapi oleh kerana dia miskin, dia pun terpaksa kena minta sedekah juga. Satu sifat lagi lah, dia ni cantik. Sangat cantik. Jadi satu hari tu ada seorang perempuan berkenan kepada dia nak jadikan menantu. Ada seorang perempuan tu, dia kaya lah, orang kaya.
Dia tengok orang miskin ni, lalu dia suka, lalu dia meminang si perempuan tadi, lalu dikahwinkan dengan anak lelakinya. Tanpa dia mengetahui, orang zaman dulu kan dia pakai tudung, dia pakai tutup aurat tu apa nama sampai labuh. Jadi tak sempat nak tengok fizikal sepenuhnya. Jadi dia tak sedar si keluarga perempuan, keluarga yang kaya ni tak sedar yang perempuan ni tidak ada tangan sebelah. Maknanya dia kudung sebelah tangan kanan ni. Okay? Tangan tu ada tapi yang bahagian tangan ni, lengan tu ada tapi bahagian tangan ni tidak ada. Jadi apabila dah kahwin mestilah ada majlis makannya. Bila ada majlis makannya, maka apabila tak nak makan tadi serba salah lah si wanita tadi. Macam mana nak makan tangan dia, takkan nak guna tangan kiri. Itu dah bercanggah dengan adab lah, adab. Maka dia pun oleh kerana tangan kanan dah tak ada, lalu dia hulurkan tangan kiri dia untuk mengambil makanan. Dia terpaksa kena makan juga sebab pengantin. Jadi apabila dia menghulurkan tangan kanan, dia telah dimarahi oleh ibu mertuanya. Yang berkenan tadilah, yang berkenan pada dia tadi, dimarahi oleh ibu mertuanya. Macam manalah orang miskin. Inilah sifat orang miskin, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Makan dengan tangan kiri. Dia tak sedar yang si perempuan ni tidak ada tangan kanan. Tangan dia telah terpotong. Akhirnya dikatakan bahawa si ibu mertua tadi paksa juga, kamu kena makan dengan sebelah kanan, tak boleh makan sebelah kiri. Lalu dia hulurlah juga tangan kanan tadi, tiba-tiba tangan tu ada. Tangan kanan yang telah terpotong sekian lama tu, masa dia hulur tu tangan tu ada. Masya Allah, Tuhan gantikan tangan tadi, tangan kanan yang telah potong tadi ada wujud semula. Tanpa dia sedari, masa dia hulur tu baru dia sedar bahawa ada tangan. Masya Allah. Jadi selesailah masalah, dia boleh hulurkan tangan kanan dia untuk mengambil makanan dan tidak adalah berlaku benda-benda negatif yang selepas daripada itu. Saya nak sebutkan kepada saudara saya, ini adalah satu keramat yang Tuhan bagi kepada hamba-hambanya yang soleh, yang mana si perempuan ni soleh. Maka Tuhan bagi keramat dekat dia, tangan dia yang telah hilang, yang telah terpotong, telah wujud semula. Kerana satu kelebihan iaitu keramat yang Allah Ta'ala bagikan kepadanya. Jadi ini salah satu daripada tafsiran yang kita boleh katakan dalam ayat Quran yang saya sebut tadi, iaitu disebutkan dalam Quran tadi, fanuyassiruhu lil yusra. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Jadi sebab tu itu menjadi semangatlah kepada kita semua supaya kita bersedekah, melakukan infak fi sabilillah ataupun memberi bantuan kepada mana-mana orang yang susah dan sebagainya. Kadang-kadang saudara, kita kena bijak jugalah dalam melakukan sedekah ini. Kadang-kadang ada caranya, kita tidaklah bersedekah. Kita tidaklah bersedekah, tapi kita membeli. Kita membeli hasil belian tadi itu, kita mengharapkan hasil belian tadi itu orang itu dapat keuntungan dan dapat membebaskan diri daripada kemiskinan ataupun dapat makan pada hari tersebut. Ada juga cara yang baik. Kita boleh tolong beli, ada orang menjual, kita taklah nak sangat kan, tapi kita beli kerana kita nak tolong dia supaya dia dapat makan ataupun dia dapat lepaskan keperluan dia, mungkinlah dapat lepaskan keperluan keluarga dia dan sebagainya, kita tolong beli. Itu salah satu cara yang baik juga. Sebabnya dalam hadis yang mula-mula tadi, mula-mula yang kita baca tadi ialah kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan, yang hadis yang kita baca tadi tu, hadis yang pertama sekali, itulah kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda ma'ruf yang kita buat, kita niatkan nak tolong orang tadi, benda ma'ruf. Kita beli barang dia, walaupun kita taklah perlu sangat, tapi tujuan dia adalah untuk menolong dia dengan duit keuntungan tadi, mudah-mudahan dia dapat makan. Daripada kita sedekah itu saja, lebih baik kita beli barang dia tadi, sekurang-kurangnya mengajar dia, memberi satu pendidikan kepada dia bahawa inilah yang terbaik. Berniaga ni lebih baik daripada minta sedekah dan sebagainya. Itu. Jadi sebab tu dikatakan kullu ma'rufin sedekah, benda yang setiap ma'ruf. Jadi niat kita nak tolong tu adalah ma'ruf lah, benda yang ma'ruf. Sedekah itu juga sedekah. Itu juga adalah sedekah. Kemudian kita boleh juga cara sedekah sekarang ni ialah kita membeli dengan banyak. Kita membeli banyak, kita ada duit lah, orang yang ada duit lebih, kita beli banyak, kita niatkan sedekah, kita niatkan membeli tadi supaya orang tadi laku perniagaan dia, dan
apa nama barang yang kita beli, kita tak perlu sangat, tapi kita sedekahkan juga pada orang. Boleh jadi adalah 2-3 orang yang kita tahu, orang yang susah di kalangan jiran-jiran kita, kita boleh beri juga. Itu salah satu daripada cara memberi sedekah. Sedekah. Kadang-kadang kita nak bagi sedekah ni, kadang-kadang kita pun terfikir jugalah takut sasaran tu tak betul. Jadi kita boleh salurkan kepada orang yang mengendalikannya. Yang kita sedekah dekat dia, yang kita beri kepercayaan kepada dia, kita taklah beri macam tu, tapi kita bagi duit. Ni bagi duit RM100, kita masukkan ataupun kita beri kepada orang yang kepercayaan, mungkinlah melalui urus dia di kampung kita, lalu dibeli barang-barang tadi dengan barang-barang keperluan, lalu diberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Itu di antara cara yang terbaik juga. Rupa-rupanya sedekah yang kita sembunyikan tadi, satu benda yang sangat orang panggil susah nak buat. Susah nak buat dan dianggap penting ataupun diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ialah kerana ada satu riwayat. Riwayat ni adalah satu riwayat hadis yang hasan, hadis hasan disebutkan bahawa pernah satu ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan, ketika Allah Taala menciptakan bumi ni rata macam tu. Tidak ada bukit-bukit dan sebagainya. Jadi keadaan bumi ni tidak stabil, sentiasa bergerak-gerak. Kalau istilah sekarang ni orang panggil gempa bumi lah. Bergerak-gerak gempa bumi. Lalu untuk mengurang ataupun untuk menjadikan bumi ni tidak gempa, lalu Allah Ta'ala menciptakan bukit-bukit dan gunung ganang. Jadi gunung ganang dan juga bukit-bukit ni dia macam paku lah. Diletakkan di atas bumi ni, lalu bumi ni pun tidak bergerak, tidak gempa lagi dah. Ini yang berlaku di peringkat awal kejadian bumi ini. Jadi sebab tu sebenarnya kita tak bolehlah sebarangan untuk meruntuhkan bukit, menghabiskan gunung untuk buat projek itu. Projek ni kena fikir. Matlamat daripada kejadian bukit dan gunung ni adalah untuk menstabilkan muka bumi jadi paku. Kalau kita buka paku tu, maka kalau dinding tu, kalau kita buka paku tu, dinding tu akan tercabut. Maka bumi ni bila kita buka paku, dia akan bergegar macam asap balik. Macam asap gempa bumi balik dan sebagainya. Jadi sebab tu, balik pada cerita tadi, apabila keadaan diletakkan gunung ganang tadi, lalu malaikat sangat kagum dengan kejadian kejadian gunung ganang dan bukit-bukit tadi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ada ke tidak lagi benda yang hebat daripada bukit dan gunung ganang? Gunung ganang ni boleh menstabilkan bumi. Ada lagi yang hebat daripada itu? Lalu Allah Ta'ala kata, ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Ada lagi yang lebih hebat daripada gunung ganang. Apakah yang lebih hebat lagi itu? Iaitulah al-hadid. Iaitulah besi. Besi lebih hebat lagi, lebih kuat lagi daripada gunung ganang. Dengan besi tadi kita boleh buat pedang, kita boleh buat pisau, kita boleh gunakan untuk menyembelih, untuk memotong daging dan sebagainya. Maka lalu malaikat bertanya kepada Allah lagi, adakah lagi benda yang lebih hebat daripada besi? Lalu Allah Ta'ala jawab, ada lagi lah yang lebih hebat daripada besi. Yang itulah benda yang boleh meleburkan besi. Apa? Iaitulah api. Mestilah api itu lebih hebat daripada besi. Sebabnya lah kerana besi itu boleh luntur, boleh lembur, boleh cair, boleh jadi apabila digunakan api dengan kepanasan yang tertentu. Jadi api itu lebih hebat lagi daripada besi sebab dia boleh melenturkan besi. Jadi api itu adalah lebih kuat lagi daripada besi. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah, ada tak lagi makhluk yang lebih hebat daripada api? Lalu Allah Ta'ala menjawab, ada. Ada tak yang makhluk yang lebih hebat daripada api? Kalau kita nak jawab macam mana? Mestilah iaitulah yang lebih hebat daripada api ialah air lah. Sebab api tadi hebat macam mana pun, kalau kita terkena air, dia akan padam. Sebab tu ada bomba. Dulu bomba ni adalah untuk memadamkan api. Sekarang ni bomba ni adalah untuk memadamkan api dan penyelamat. Lain. Okay. Bomba ni lebih luas lagi sekarang ni. Kalau dulu ni bomba ni adalah untuk memadamkan api. Guna air. Air tadi digunakan untuk memadamkan api. Makna di mana hebat antara api dengan air? Mestilah mestilah air itu lebih hebat daripada api.
Okey, daripada api lagi kan. Dan dikatakan bahawa apa nama ni, batu pun dia boleh luntur dengan api, dengan air. Kalau air bertitik akhirnya kedudukan batu tu akan berubah bentuknya. Okey, begitu. Lalu ditanyakan kepada Allah, ada tak lagi? Lalu malaikat bertanya pada Allah, ada tak lagi yang lebih hebat daripada air? Lalu Allah Ta'ala jawab, ada. Yang lebih hebat lagi daripada air ialah angin. Angin dah lebih hebat lagi daripada air ni. Ialah kerana angin yang menyebabkan air tu boleh bergoyang. Kalau kita tengok tu, ombak berlaku dekat tepi-tepi laut. Sebab apa? Sebab angin dalaman tu, dia boleh melipat-lipatkan air, akhirnya jadi ombak. Okey. Jadi angin tu lebih hebat lagi daripada air. Dia boleh menguasai air, dia boleh mengarahkan air, dia boleh menjadikan air tu bergelombang. Kalau saya duduk tepi sungai ni, kalau bulan 12 tu kita tengok air tu berombak-ombak, air tepi sungai tu berombak-ombak. Sebab apa? Angin. Dia ikut keadaan angin. Angin tolak, jadi air pun jadi bergelombang juga. Berombak dan sebagainya. Kemudian ditanya lagi, adakah yang lebih hebat lagi daripada angin? Yang lebih hebat lagi ialah sedekah. Lalu Allah Ta'ala jawab, sedekah. Kenapa sedekah ni? Iaitulah sedekah yang mana tangan kanan menghulur, tangan kiri tak tahu. Itu lebih hebat daripada segala-galanya. Hebat dan sebab apanya? Ialah kerana bukan senang nak dapat keikhlasan dalam sedekah ni. Sehingga tangan kanan menghulurkan, tangan kiri tak tahu, itu keikhlasan. Bukan senang nak dapat itu, bertarung, bermujahadah, berlawan dengan nafsu, berlawan dengan iblis. Besar tu. Ini lebih hebat daripada segala-galanya, lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada bukit. Kita punya hati kita yang penuh dengan Allah, yang menolak keikhlasan, yang menyebabkan kita ikhlas, yang menolak segala benda yang lain daripada keikhlasan. Hanya letak keikhlasan sahaja dalam hati ketika lakukan sedekah, itulah lebih hebat daripada segala-galanya. Hati itulah yang menyebabkan kita boleh masuk ke dalam syurga. Lebih hebat lagi sebenarnya. Jadi sebab tu dengan cerita-cerita tadi, semoga dia memberi semangat kepada kita untuk melakukan sedekah dengan seikhlas-ikhlasnya. Biarlah tak ada nama pun, biarlah orang tak tahu pun, tak apalah. Kita tak payahlah nak ambil gambar-gambar ke, nak letakkan, inilah saya beri. Tak macam, jadi sebenarnya zaman sekarang ni zaman orang bergambar. Ada gambar, ada. Kita serahkan niat tu kepada Allah, tapi kadang-kadang ada kalanya tidak bagus juga. Sebabnya lah kerana melampau sangat tak boleh juga. Tapi untuk menjadi pengajaran, mungkinlah mereka ni untuk menjadi pengajaran kepada orang supaya orang mengikut langkah mereka. Itu tak apa, itu bagus. Tapi kalau melampau sangat, sehinggalah segala-gala nak bergambar belaka, segala-galanya nak promote, nak diletakkan dalam surat khabar belaka, itu susahlah. Jadi sebab itu marilah kita bersedekah, kita dapatkan fadilat-fadilat sedekah, ikhlaskan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.